Konsep dan pelaksanaan kebebasan bersuara di Malaysia. Apa yang kita faham mengenai kebebasan bersuara di Malaysia? Oleh itu, saya Nur Hidayah binti Faridin, nombor metrik 289158, akan menerangkan secara ringkas mengenai kebebasan bersuara di dalam Malaysia. Kebebasan bersuara adalah merupakan kebebasan asasi manusia dalam menyuarakan sesuatu perkara, bebas untuk bercakap, berhimpun dan berpersatuan seperti yang tertakluk kepada fasa 1 perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Kebebasan ini merupakan satu daripada 9 perkara yang terdapat dalam bahagian 2 Perlembagaan dalam Persekutuan. Namun, ia tertakluk kepada undang-undang yang ditetapkan seperti mana yang dinyatakan dalam fasa 2, 3 dan 4 perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Bagaimanapun, hak kebebasan bersuara ini adalah bukan hak kebebasan yang mutlak. Parlimen boleh meluluskan sekatan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang di mana keadaan apabila terdapat berlakunya penghinaan terhadap mahkamah, fitnah dan tindakan yang boleh memudaratkan ketenteraman awam yang termaktub di dalam fasa 2(a) kerana kebebasan bersuara yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan adalah merupakan undang-undang tertinggi negara. Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Hak kebebasan bersuara ini tidak tertumpu kepada golongan muda sahaja. Namun, semua lapisan masyarakat tidak kira umur, jantina dan agama berhak bersuara selagi mereka berstatus warga negara. Hal yang demikian, setiap pendapat dan idea yang diutarakan oleh rakyat sedikit sebanyak membantu dalam menjamin kesejahteraan dan keharmonian negara seperti mana yang telah diperuntukkan dengan jelas mengenai hak asasi manusia dalam artikel 19 Perisyaratan Hak Asasi Manusia Sejagat 1948. Terdapat ideologi yang diserap di setiap pelosok lapisan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum ini, antaranya adalah ideologi demokrasi dan ideologi liberalisasi. Bagi ideologi demokrasi ini menggunakan sistem pemerintahan oleh rakyat atau wakil yang dipilih dalam pilihan raya, manakala bagi liberalisasi adalah falsafah di mana meletakkan kebebasan setiap individu mempunyai nilai politik yang tinggi. Melalui kedua-dua teori ideologi ini telah mewujudkan takrifan mengenai definisi terhadap hak dan kebebasan. Oleh yang demikian, apabila kedua-dua ideologi tersebut diperkembangkan, wujud slogan yang dibincangkan iaitu hak kebebasan bersuara. Dengan adanya kebebasan bersuara ini, setiap lapisan masyarakat berpeluang untuk menyuarakan sesuatu perkara seperti menyuarakan pendapat, mempertahankan sesuatu, membantu masyarakat dan juga meningkatkan perpaduan dan kemajuan negara. Perkara ini mustahil terjadi sekiranya suara dan hak mereka tidak dihormati kerana setiap manusia lahir dengan keunikan dan tersendiri melalui pelbagai pandangan, pemikiran dan pemahaman yang berbeza. Terdapat juga segelintir masyarakat kita menggunakan pentas teknologi sebagai tempat menyalurkan maklumat yang tidak sahih dan sekaligus mengelirukan orang ramai. Diringkaskan lagi, sejak kewujudan internet dan jaringan media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya telah melahirkan wartawan segera iaitu lebih dikenali sebagai wartawan tidak bertauliah. Peranan yang seharusnya dibuat oleh pembaca dan pengguna adalah perlu melakukannya dengan bijak bagi memastikan maklumat sumber adalah yang benar-benar sahih dan tidak menimbulkan fitnah. Hak kebebasan bersuara ini tidak memberi syarat kepada masyarakat membuat sesuka hati semudahnya menggunakan hak demokrasi tanpa sepadan. Walaupun di Malaysia, pelbagai undang-undang telah digubal bagi membendung kegiatan penyebaran maklumat yang tidak sahih di mana boleh menimbulkan ketidaktenteraman selain daripada mengambil kira dari segi keselamatan, antaranya Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Hasutan 1948. Sejurus dengan itu, terdapat batasan dan sekatan diwujudkan bagi memastikan kebebasan yang diberikan tidak memberikan impak negatif kepada negara seperti mana termaktub dalam perkara 10, fasa 2, 3 dan 4. Berdasarkan hasil daripada falsafah kebebasan bersyarat, kerajaan telah melaksanakan penguatkuasaan undang-undang untuk menyekat pada kebebasan tersebut seperti mana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Sekatan tersebut bertujuan bagi menjamin hak dan kepentingan rakyat bagi tujuan seperti dalam aspek kehormatan, moral serta keselamatan dan ketenteraman awam masyarakat Malaysia. Sekatan ini dilakukan bagi memenuhi keperluan penting agar tiada mana-mana pihak yang mengambil peluang dalam menyalahgunakan ke atas prinsip kebebasan bersuara. Walau bagaimanapun, ia tidaklah bermakna pihak pemerintah boleh merangka sebarang undang-undang bagi menutupi terus kebebasan rakyat Malaysia untuk bersuara.
Hak ini perlu diberi keutamaan kepada masyarakat untuk bersuara agar tiada istilah terpinggir atau tersisih dalam peranan memajukan dan membangunkan negara. Pelaksanaan ini perlulah dibuat bagi menjadikan Malaysia sebagai negara yang disertai oleh negara luar kerana pada masa yang sama media barat telah menyalahgunakan keistimewaan mereka dengan mempengaruhi negara dengan maklumat yang tidak sahih. Pelaksanaan kebebasan bersuara ini perlulah seiring dengan berita dan maklumat yang jelas dan tepat tanpa menimbulkan apa-apa unsur fitnah. Isu-isu berkaitan hak kebebasan bersuara ini selalunya terjadi apabila terdapat perkara-perkara yang berlaku, terutama keadaan sekeliling dan pihak kerajaan tidak menitik beratkan hal tersebut. Terdapat isu yang berbau fitnah dan penghinaan, kata-kata kesat dan tidak sopan serta layanan yang tidak adil terhadap pendapat rakyat. Isu seperti ini sering berlaku dan dipandang remeh di negara kita. Isu pertama adalah penghinaan terhadap Raja-Raja Melayu, iaitu di mana pada Februari 2013 terdapat satu isu mengenai seorang lelaki Cina bernama Leong Pei Ko melakukan perkara yang tidak bermoral dengan menunjukkan isyarat lucah dan di mana secara kebetulan ketika itu kenderaan Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah melalui kawasan tersebut semasa di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Lelaki tersebut telah didapati bersalah telah melakukan penghinaan terhadap Permaisuri Agong. Bagi isu yang terkini yang berlaku di negara kita pada Mei 2023, terdapat laporan polis mengenai seorang lelaki telah ditahan mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1948 kerana mendatangkan kebencian terhadap mana-mana raja dan kerajaan. Lelaki tersebut disyaki memuat naik kenyataan yang berunsur penghinaan terhadap institusi beraja serta melakukan provokasi berunsur perkauman dan kenyataan tersebut telah dimuat naik oleh beliau melalui media sosial miliknya iaitu Twitter. Terdapat isu yang berlaku pada tahun Mei 2013 ketika itu di mana seorang mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris yang bernama Adam Adli bin Abdul Halim telah memberikan ucapan yang berbau hasutan bagi mendukung semangat rakyat agar mengubah kerajaan yang diwujudkan melalui undang-undang yang tidak sah. Beliau telah memberikan ucapan tersebut di dalam satu ceramah selepas pilihan raya anjuran suara anak muda Malaysia di Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur dan Selangor. Adam Adli telah bertindak secara lantang menyeru orang ramai menjatuhkan kerajaan. Disebabkan menyebut kata-kata menghasut itu, Adam Adli telah ditahan dan didakwa mengikut kesalahan Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948. Isu viral di media sosial sudah menjadi sebati di kalangan rakyat sejak dulu lagi. Alvin Tan Jai Hee yang merupakan seorang pelajar National University of Singapore telah mengejutkan Malaysia ketika itu apabila Alvin telah memuat naik artikel dan video lucah di media sosial. Alvin dan teman wanitanya Vivian Lee, juga seorang Malaysia, telah memuat naik video lucah tersebut dalam salah sebuah blog Sumptuous Erotica. Akibat daripada tindakan tidak bermoral tersebut, kedua-dua mereka telah disoal siasat di pejabat SKMM Kuala Lumpur pada Julai 2013 mengikut Seksyen 233-1 Akta Komunikasi dan Multimedia kerana menyalahguna media sosial. Selain itu, pada era negara kita sedang dilanda pandemik COVID-19 yang berlaku pada tahun 2019, terdapat segelintir masyarakat yang mengambil kesempatan menyebarkan maklumat yang tidak sahih. Terutama sekali maklumat yang tidak benar telah dikeluarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab mengenai vaksin yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Penyebaran palsu mengenai COVID-19 melalui media sosial telah mendominasi kehidupan masyarakat kita kini semakin menjadi-jadi menurut Menteri Kesihatan ketika itu iaitu Datuk Seri Dr. Adham Baba ketika beliau menyampaikan ucapan dalam sebuah persidangan perkhidmatan penjagaan kesihatan pada tahun 2021 secara maya. Setiap individu mendapat hak kebebasan bersuara ini walaupun ianya tidaklah mutlak. Namun, banyak kelebihan yang diperoleh bagi memberikan kepuasan kepada setiap lapisan masyarakat. Kepuasan tersebut membolehkan setiap individu menzahirkan pandangan dan pendapat bertujuan untuk perkembangan diri dan personaliti. Setiap pandangan yang diberikan diberi daya saing di antara khalayak agar kebenaran dapat ditentukan. Seperti yang diketahui bahawa negara kita bergantung kepada kelangsungan sistem demokrasi dalam hak kebebasan bersuara ini bagi meningkatkan dan mendukung masyarakat yang berdemokrasi.
Dalam memiliki hak kebebasan bersuara di Malaysia, ia berada di bawah lingkungan kawalan beberapa akta dan antaranya adalah Akta Hasutan 1948, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1948, Akta Fitnah 1957, Akta Polis 1967, Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 serta beberapa akta yang lain lagi termasuk kanun kesesaan. Namun demikian, kesan daripada penyalahgunaan hak kebebasan bersuara ini memberikan kesan yang lemah dan negatif kepada negara. Terlalu bebas bersuara tanpa mengambil kira setiap kesan yang terjadi daripada kesilapan dalam menyampaikan pendapat, kata-kata boleh mengundang kepada implikasi yang buruk serta menyumbang kepada masalah negara. Impak negatif daripada terlalu bebas bersuara tanpa mengambil kira sensitiviti orang lain memberikan keretakan terhadap perpaduan negara, menimbulkan pergaduhan serta mengganggu pertumbuhan ekonomi negara. Pada era masa kini, masyarakat negara kita perlu cerdik pandai dalam memberikan pendapat dan bijak bersuara. Bijak menyuarakan sesuatu tidak semestinya hanya melalui penyampaian fizikal, malah perlu bijak dalam menyampaikan teks terutamanya di media sosial. Perkara ini perlu dilakukan oleh setiap individu di Malaysia bagi mengelakkan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Negara kita di Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan bagi mengukuhkan perpaduan negara, kerajaan perlu memainkan peranan dalam mengatasi dan memelihara agar tiada isu-isu yang berunsur agama dan perkauman dan tiada perselisihan faham yang akan berlaku. Hal seperti ini adalah isu yang amat sensitif kerana ia menyentuh sensitiviti masyarakat dan sekiranya ia tidak dibendung dari awal akan menggugat keharmonian negara. Namun demikian, setiap individu juga memainkan peranan yang amat penting kerana penggunaan perkataan-perkataan yang sopan dan baik akan mengelakkan salah faham berlaku. Penyampaian yang baik akan menjadikan setiap pembaca atau pendengar dapat menerimanya dengan baik tanpa menimbulkan pelbagai isu. Selain itu, bagi menangani isu-isu kebebasan bersuara ini, setiap pihak yang terlibat perlu memainkan peranan kendiri dan tidak hanya tertumpu kepada kerajaan semata-mata. Setiap keluhan, rintihan atau pandangan yang disuarakan oleh rakyat perlu diambil maklum tanpa memilih pangkat atau darjat seseorang. Setiap rakyat Malaysia mempunyai hak atas kebebasan bersuara tersebut dan apa yang disuarakan perlulah diambil maklum tanpa menghiraukannya. Perkara seperti ini boleh mengelakkan perkara yang tidak baik seperti menimbulkan perasaan marah atau ketidakpuasan hati rakyat terhadap pihak terlibat kerana tidak mempedulikan suara mereka. Sekiranya ia terjadi, perkara seperti isu-isu tidak sepatutnya akan timbul dan masalah tersebut akan berterusan dan tidak akan berkurangan. Negara kita yang berlainan agama menjadikan negara kita negara yang harmoni dengan saling menghormati sesama manusia. Setiap individu perlu mengelakkan penggunaan perkataan atau penampilan fizikal yang boleh menimbulkan kebencian. Mengelakkan penyebaran terhadap kebencian agama, bangsa atau sebagainya akan menjadikan masyarakat Malaysia yang harmoni dan sejahtera tanpa mengira agama. Penggunaan media sosial ke arah yang lebih baik dengan menggunakannya bagi tujuan yang baik tanpa mengundang salah faham sesiapa. Setiap perkara atau sesuatu yang dimuat naik perlulah sesuatu yang sahih dan berasas terlebih dahulu bagi mengelakkan isu fitnah dan maklumat palsu terjadi. Seperti yang kita lihat, kebebasan bersuara di negara kita merupakan satu pengiktirafan hak asasi manusia bagi mengemukakan idea, pendapat atau pandangan. Setiap warga negara mempunyai kebebasan bersuara mengikut perkara 10-1-A Perlembagaan Persekutuan, namun tetap diberi batasan tertentu bagi mengawal selia dengan munasabah. Lembaran sejarah yang melanda negara sepatutnya menjadi pengajaran terhadap anak-anak muda generasi kini dan sepatutnya perubahan yang lebih baik akan mencanak naik dan bukannya merundum. Banyak kelebihan dan kekurangan hasil daripada kebebasan bersuara yang dimiliki oleh rakyat. Namun, perkara positif perlu diambil cakna bagi menambah baik keharmonian negara. Kesan daripada kelakuan yang tidak bermoral akan menjejaskan negara apabila perkara ini dilihat oleh pelancong asing yang datang ke Malaysia. Tambahan pula, negara kita dikenali sebagai negara yang kaya dengan berbagai bilangan kaum dan bangsa. Sepatutnya negara kita menjadi contoh kepada negara luar yang tidak memandang serius terhadap pentingnya rakyat terhadap hak kebebasan bersuara ini dan kesannya terhadap negara.
Masyarakat kita terdiri daripada rakyat yang mempunyai pelbagai kelasnya tersendiri, mempunyai perbezaan pandangan, sosialis, liberal, pendirian dan pendapat, maka pihak yang terlibat dalam mengambil dan mendengar suara rakyat ini perlulah menangani perkara ini dengan lebih berhemah dan berhati-hati seperti bab kata pepatah, menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berselerak. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.